Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Terima kasih atas kesudian anda menonton program Mau'izah Ramadan 1442 Hijrah Wakaf Intelek Masjid Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan menghirup udara Ramadan yang kesekian kalinya Allah memberi kesempatan padanya. Pada tajuk hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan sabar dalam melakukan amal ibadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, banyak sekali dalam Al-Quran menceritakan perihal kesabaran dengan amal seseorang itu. Sebagai contoh dalam surah Muhammad pada ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyebut walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang yang benar-benar berjihad dan yang bersabar di antara kalian. Dan akan kami uji perihal kamu. Surah Muhammad ayat 31. Dan ujian daripada Allah ini berbentuknya berbeza-beza dan pelbagai. Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi dalam surah Baqarah pada ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Inilah perihal sabar yang disebut dalam Al-Quran. Dalam dua ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Dalam surah Muhammad pada ayat 31. Dan surah Al-Baqarah pada ayat 155. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kesabaran itu ada 3 jenis. Iaitu sabar dalam melakukan kebaikan, sabar dalam menghindari keburukan, dan yang ketiga adalah sabar dengan ujian. Jadi kita nak huraikan sedikit sebanyak 3 perihal kesabaran ini. Seorang mukmin harus bersikap aktif secara berterusan tanpa harus membuat dirinya menderita. Sebab setiap amal itu adalah mudah bagi kita seorang mukmin untuk melaksanakannya. Tidak ada yang memberatkan dalam soal beramal itu sendiri. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan sekalian, pernah Rasulullah SAW melihat seorang tua sedang berjalan dan dituntun oleh 2 orang anaknya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada anak ini, anaknya membawa orang tua ini, bertanya kepada sahabat, kenapa orang tua ini dituntun anak untuk pergi ke Kaabah? Lalu sahabat Rasulullah SAW memberitahu, wahai baginda, orang tua, yakni orang tua tersebut bersumpah, yakni bernazar untuk berjalan kaki ke Kaabah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak memerlukan pada penyiksaan orang tua tersebut terhadap dirinya sendiri. Inilah betapa senang mudahnya berbuat amal di dalam Islam itu sendiri. Kesabaran dengan meletakkan satu perkara dengan betul. Sabar dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam konteks sabar itu sendiri adalah menghindari keburukan.
Ini bererti seorang mukmin harus menghindari dari melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sabar jenis ini dapat dilihat dalam Quran pada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan salah satu ujian yang harus baginda hadapi dirakamkan dalam Quran surah Yusuf pada ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihuz zalimun. Dan wanita ini Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf pada waktu itu supaya berkehendakkan dirinya. Lalu dia pun menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah mendekati aku. Lalu Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang zalim tidak akan beruntung. Jadi ini adalah satu ujian kesabaran, yakni menghindar keburukan. Yang walaupun ada kesempatan kita untuk melakukannya. Bukan senang tuan-tuan dan tak sekalian. Saya tak sebut senang. Tetapi kita perlu menghadapi ujian tersebut. Dan ujian yang ketiga adalah sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Tahapnya itu berbeza-beza. Tuan-tuan dan saya itu sangat berbeza. Tak boleh sama. Itu sebab kalau kita cerita tentang sabar ni tuan-tuan dan tak sekalian, bukan satu benda yang mudah. Mungkin ustaz boleh sembang bersabar je. Tapi untuk menghadapi kesabaran itu sangat sukar sebenarnya. Tetapi ujian ini, tuan-tuan, kita perlu lalui. Dan itulah sifat dunia yang sentiasa menguji kita. Antara sabar menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza-beza tahapnya, dan paling tinggi dan paling besar ujiannya itu, tuan-tuan dan puan sekalian, bila mana seseorang itu dia melalui ujian ini tanpa dia mengeluh dengan lisannya. Menahan diri dia, yang paling tinggi martabat kesabarannya itu, bila mana dia diuji oleh Allah, dia menahan diri dari mengeluh di dalam hatinya. Tadi lisan sampaikan tahap dia tidak mengeluh dengan hatinya, dia redha dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam sabar kita menghadapi kerenah dunia yang pelbagai ini, yang paling besar adalah kita bersabar. Tidak lain tidak bukan kita bersabar dalam berbuat amal kebaikan kita, dalam kita menuju negeri abadi kita di akhirat nanti. Moga-moga dengan kesabaran yang kita ada, kita menghadapinya pada Ramadan ini yang penuh dengan kebaikan. Kita sabar dalam berbuat amal, kita sabar, moga-moga Allah menerima setiap daripada amal bakti kita. Wallahu ta'ala alam, moga-moga kita dapat bertemu lagi. Moga-moga Allah menjadikan kita orang yang baik, orang yang soleh, yang sentiasa bersabar, yang sentiasa istiqamah dalam beramal menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Muhammad Al-Fatih telah dibina pada tahun 2016 dengan menampung seramai 1,500 orang jemaah. Prasarana yang berbentuk kemudahan untuk para jemaah di masjid ini terdiri daripada ruang solat utama, Dewan Solat Muslimat, Balai Lintang, pejabat bagi urusan pentadbiran beserta bilik kuliah khas yang memuatkan seramai 30 orang jemaah. Alhamdulillah, pada tahun 2019, masjid ini telah terpilih sebagai Masjid Bestari di Negeri Perak. Satu penilaian permakahan oleh bahagian pengurusan Masjid Negeri Perak telah dibuat, yang mana masjid ini pada tahun 2019 menerima markah iaitu 65.33% yang membawa ranking sebanyak 2 bintang dan berada di tangga pertama dalam Ipoh dan tempat ke-27 daripada 53 buah masjid bestari di Negeri Perak. Manakala pada tahun 2020 pula, masjid ini menerima markah iaitu 83.82% yang membawa ranking sebanyak 4 bintang
dan berada di tempat kedua dalam Ipoh dan tempat ke-13 daripada 53 buah masjid bestari di negeri Perak. Yang berbahagia, Datuk, Dating, Tuan-Puan, sempena Ramadan 1442 Hijrah ini dan selaras dengan moto masjid iaitu Masjid Imarah Karya Thayyibah, pihak kami mengalu-alukan semua muslimin dan muslimat untuk mengimarahkan Masjid Muhammad Al-Fatih ini dengan program Ihya Ramadan seperti majlis berbuka puasa, majlis tahlil, kupasan hadis, solat sunat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Manakala 10 malam Ramadan terakhir pula turut diadakan program Qiyamul Lail dan juga sahur turut disediakan. Selain daripada itu, ke arah merealisasikan Masjid Bestari dan keselesaan para jemaah dengan beberapa penambahbaikan telah dirancang seperti pemasangan awning di sisi kanan dan kiri masjid. Begitu juga pemasangan awning di ruangan parkir motosikal untuk keselesaan para jemaah. Pihak masjid juga turut menjalani projek pemerkasaan ekonomi masjid seperti kabin gunting rambut bagi untuk disewakan mana-mana golongan asnaf daripada ahli karya Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Bukan sekadar itu, mulai September 2021, projek pembinaan blok pentadbiran Masjid Muhammad Al-Fatih akan dimulakan dengan menelan belanja sebanyak RM2.5 juta dan jangkaan siap projek ini selama 2 tahun. Bagi memenuhi hasrat ini, Jawatankuasa Karya bercadang ingin mendirikan sebuah blok bangunan pentadbiran Masjid Muhammad Al-Fatih yang terdiri daripada 2 tingkat merangkumi pejabat pentadbiran, bilik mesyuarat, perpustakaan, bilik tetamu, dewan seminar, bilik kaunseling serta ruang jamuan. Turut juga dirancang iaitu pembinaan landscape untuk laluan jalan kaki bagi mereka yang ingin menjalani aktiviti riadah di kawasan masjid ini. Didoakan usaha yang murni ini dipermudahkan oleh Allah dan sumbangan orang ramai sangat dialu-alukan. Justru kami sangat berbesar hati memohon semua muslimin dan muslimat sama-sama menjayakan projek ini dengan menghulurkan infak ke tabung Masjid Muhammad Al-Fatih. Ayuh semua muslimin dan muslimat, kita sama-sama menyemarakkan bulan Ramadan Karim ini dengan merebut peluang untuk mengutip pahala sebanyak mungkin sebagai bekalan kita di akhirat kelak.